kebenaran kisah pembunuhan yang berlaku kepada sebuah keluarga yang melibatkan seorang gadis remaja dan ibunya dibunuh pada tahun 1997. Jin Seok, seorang pemuda yang sanggup menjadi pembunuh upahan untuk mendapatkan wang sebagai kos rawatan pembedahan abangnya Yo Seok yang ditimpa kemalangan. Jin Seok menghadapi penyakit dissosiatif amnesia di mana dia kehilangan ingatan dan harus hidup dengan ubat-ubatannya untuk mendapatkan kehidupan yang normal. Setelah beberapa hari dia duduk bersama keluarganya, dia mendapati bahawa orang-orang itu sebenarnya bukan keluarganya. Dalam imbas kembali, ditunjukkan bahawa Jin diculik dan diseksa untuk mengaku tetapi tetap tidak bersalah. Seorang sekretari mencadangkan bahawa dia ingin menekan ingatannya kerana peristiwa itu terlalu trauma. Pasukan itu membuat sekretari menghipnotisnya kembali ke ingatan terakhirnya yang bahagia pada tahun 1997. Kerana jika mereka dapat mengulangi peristiwa pembunuhan itu, Jin mungkin dapat memulihkan ingatannya dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Setelah ingatan Jin Seok pulih, dia memberitahu kebenaran kepada Yo Seok bahawa siapakah yang merancang pembunuhan seorang gadis remaja dan ibunya itu. Yo Seok telah mengetahui kebenaran. Jin pula telah menyedari bahawa dia sebenarnya melakukan pembunuhan. Dia membuat keputusan menggunakan jarum beracun untuk membunuh diri sendiri dan pada masa yang sama, pemuda itu iaitu Yo Seok bersangkutan dengan pembunuhan keluarganya itu juga membunuh diri. Jadi, nak tahu lagi tentang Jin Seok? Mari kita dengarkan kupasan watak Jin Seok. Terusnya, saya akan membentangkan mengenai kupasan watak utama, ialah watak Jin Seok merupakan seorang individu yang telah mengalami penyakit dissosiatif amnesia yang terjadi akibat pengalaman dan tragedi yang melampau. Kisah ini bermula apabila Song Dae-pak, ahli terapi hipnosis, menyarankan bahawa Jin Seok ini perlu berada pada waktu sebelum peristiwa itu terjadi untuk Jin Seok itu mengingat tragedi yang dahsyat itu. Jin Seok dihipnosis mempercayai bahawa dia berumur 21 tahun dan berada pada tahun 1997. Jin Seok dibawa ke sebuah rumah oleh Hyun Seok untuk mengingat kembali tragedi yang telah berlaku kepada diri Jin Seok ini. Pada satu hari, Jin Seok ini mula meragui Hyun Seok. Disebabkan perkara itu, Jin Seok membuat keputusan untuk mengikuti Hyun Seok secara senyap. Satu persatu perkara telah dibongkarkan oleh Jin Seok. Jin Seok yakin bahawa dalam rumah itu bukanlah keluarga kandungnya. Jin Seok cuba untuk melarikan diri dan meminta bantuan. Di balai polis inilah dia telah sedar bahawa umurnya telah menjangkau 41 tahun dan dia berada pada tahun 2017. Dia pulang ke rumah untuk meminta penjelasan. Setelah mendengar penjelasan, Jin Seok kembali untuk melarikan diri namun terlibat dalam satu kemalangan dan ketika itulah memori Jin Seok kembali. Rupa-rupanya memori yang terpadam itu di mana Jin Seok dan keluarganya mengalami kemalangan kereta. Jin Seok cuba untuk melakukan pelbagai pekerjaan untuk menampung kos perubatan dan pembedahan abangnya. Jin Seok telah diupah menjadi pembunuh upahan. Dia menerima tawaran tersebut. Jin Seok berasa bersalah dan ingin membatalkan niatnya untuk melakukan perkara tersebut. Keadaan di dalam rumah itu menjadi huru-hara dan dia telah menikam wanita itu serta anak perempuan. Setelah itu dia cuba untuk berjumpa dengan orang yang mengupahnya. Dan ternyata orang itu merupakan suami kepada wanita itu serta doktor yang merawat abangnya kerana ingin menuntut insurans atas nama isterinya bagi kelangsungan hidup. Berlakunya perbalahan antara doktor dan juga Jin Seok menyebabkan doktor itu mati. Jin Seok sendiri tak dapat ingat sebelum ini. Setelah sedar, Jin Seok memohon kemaafan dan memberitahu Hyun Seok segalanya mengenai apa yang dia ingat. Akhirnya Jin Seok telah membunuh diri dengan suntikan yang telah disediakan oleh Hyun Seok untuk membunuh Jin Seok sebelum ini. Kupasan watak berdasarkan filem yang telah dipilih adalah watak Yo Seok. Yo Seok merupakan seorang individu yang mempunyai sifat pendendam sejak kecil kerana dia merupakan salah seorang saksi kejadian pembunuhan yang berlaku kepada keluarganya. Yo Seok telah merancang untuk mengembalikan ingatan si pembunuh iaitu Jin Seok. Oleh itu, Yo Seok telah merancang kejadian yang sama seperti mana kejadian pembunuhan keluarganya pada tahun 1997. Setelah ingatan si pembunuh iaitu Jin Seok pulih sepenuhnya, dia membongkarkan segala kebenaran setelah kejadian itu. Yo Seok menjadi hilang arah setelah mendapat tahu tentang kejadian sebenar yang berlaku. Akhirnya, Yo Seok membunuh diri akibat mengalami tekanan perasaan yang melampau. Watak ketiga dalam filem ini ialah Song Dae-pak, iaitu ayah kepada watak utama. Song Dae-pak merupakan ahli hipnosis yang mahir dalam kebanyakan kes yang melibatkan penyiasatan polis. Dia diupah oleh watak kedua iaitu Hyun Seok untuk membantu dalam mengembalikan semula memori watak utama iaitu seorang pembunuh yang telah membunuh ibu mangsa dan juga kakaknya. Song Dae-pak telah merancang beberapa strategi dan juga fasa berperingkat bagi mengembalikan semula memori Jin Seok yang terlibat dalam pembunuhan ketika umurnya 20-an. Song Dae-pak mula menghipnosis Jin Seok dengan kembali kepada beberapa tahun yang lepas ketika mana umurnya 20-an. Dia juga memegang watak sebagai ayah kepada watak utama sepanjang perancangan dilakukan dan dia menjadi seorang ayah yang sangat perhatian terhadap kesihatan anaknya. Akan tetapi pelbagai perancangan dilakukan gagal. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai huraian teori pemusatan insan. Carl Rogers, iaitu pengasas kepada teori pemusatan insan, menekankan bahawa klien berpotensi untuk sedar akan isu mereka. Jadi apabila klien itu sedar dengan isu yang mereka hadapi, mereka dapat menyelesaikan isu mereka sendiri. Teori ini juga menonjolkan kepada kepercayaan kaunselor terhadap klien untuk membuat keputusan dan hala tuju klien kerana klienlah yang mengetahui diri mereka sendiri dan bukannya kaunselor. Selain itu, dalam teori pemusatan insan ini, idea self iaitu diri yang kita nak jadi
society dan real self diri kita yang sekarang perlulah selaras. Ini kerana jika kedua-dua real self dan ideal self ini mempunyai jurang yang besar, akan timbullah isu-isu yang tidak sepatutnya timbul. Dan akhir sekali, teori ini juga mementingkan pengalaman masa kini berbanding dengan pengalaman-pengalaman masa lepas. Seterusnya kita pergi pula kepada pandangan sifat manusia atau kita kenali sebagai human nature. Di mana di sini Carl Rogers menekankan bahawa asas ataupun teras seorang manusia itu merupakan seorang individu yang positif dan boleh dipercayai. Dalam pandangan ini juga, manusia dikatakan berupaya dalam melakukan perubahan dan hidup dengan berproduktif. Sama mana mereka ini mempunyai kesedaran dan celik akal. Ini kerana kesedaran seseorang individu itu merupakan pemangkin kepada individu tersebut untuk melakukan perubahan serta maju ke hadapan. Akhir sekali, manusia ini merupakan individu yang sering berusaha untuk maju ke hadapan dan mendapatkan hidup yang lebih baik dalam fasa kehidupan mereka. Penekanan yang mencabar di dalam teori ini, Rogers menolak pandangan yang mana seorang kaunselor dilihat sebagai seorang yang pakar, lebih mengetahui daripada klien, sementara klien pula dianggap sebagai seorang yang pasif. Dalam keadaan yang terbuka menerima tanpa syarat, pelakon serta memahami klien mampu membuat perubahan yang dapat memberikan manfaat bukan hanya kepada dirinya sahaja, tetapi kepada orang lain dalam hidupnya. Selain itu, seorang kaunselor juga tidak perlu memberikan nasihat, cadangan, desakan maupun mengajak klien untuk melakukan perubahan. Kaunselor boleh melihat klien daripada perspektif klien yang mana memerlukan rangka rujukan dalam klien. Pandangan teori ini, tanggapan klien tidak boleh menyelesaikan masalah tanpa bantuan adalah salah. Seorang kaunselor seharusnya yakin terhadap klien dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Teori pengesatan insan bukanlah satu teori untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk membantu klien dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Oleh itu, Rogers menolak pandangan fokus kepada isu bukan klien, sedangkan teori pengesatan insan ini berfokus bukan terhadap masalah klien tetapi terhadap diri klien itu sendiri. Penekanan matlamat dan teori ini, kaunselor membantu klien menjadi dirinya sendiri dengan menunjukkan sikap seorang kaunselor yang sebenar. Dengan sikap dan sifat yang baik yang ditunjukkan oleh kaunselor, klien akan mula merasa selamat dan menaruh kepercayaan kepada kaunselor serta menjadikan diri klien terbuka, bebas melahirkan perasaannya. Teori ini juga menekankan tujuan di mana menyediakan satu suasana yang sesuai dan terapiti bagi membantu klien menjadi individu yang mampu berkembang dan berfungsi yang sebenarnya. Hasil daripada hubungan yang terjalin di antara kaunselor dan juga klien akan lebih percaya terhadap diri, menjadi lebih bersedia untuk terus membangun dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan filem ini dapat dilihat bahawa Jin Seok sangat menyayangi ahli keluarganya. Dia sanggup menjadi pembunuh pahan bagi membiayai keselamatan pembedahan abangnya. Walaupun begitu, sebagai seorang kaunselor perlulah menjadi seorang yang jujur dan menerima klien tanpa syarat walaupun klien itu adalah seorang pembunuh. Namun begitu, Joseph Jin Seok pada masa itu adalah sangat menyayangi abangnya dan dia terpaksa menerima tawaran menjadi seorang pembunuh pahan. Tetapi pada masa yang sama, Joseph Jin Seok adalah ingin menjadi seorang anak yang baik, maka di situ timbulnya isu ketidakselarasan dalam diri Jin Seok. Seterusnya, Jin Seok telah mengalami dissociative amnesia. Perkara itu berlaku kerana dia telah menyekat maklumat tertentu yang dikaitkan dengan peristiwa yang telah memberinya tekanan, iaitu dia merupakan seorang pembunuh. Walaupun begitu, Jin Seok haruslah terbuka kepada pengalaman kerana masa tidak dapat dikatakan untuk mengubah apa yang telah berlaku dalam hidupnya. Walaupun sukar untuk diterima pada awalnya, lama-kelamaan dia tetap perlu menerima jua hakikat yang telah berlaku dalam hidupnya. Huraian kes yang seterusnya ialah peristiwa di mana berlaku pada Jin Seok yang sering mengalami mimpi ngeri. Dia bermimpi seolah telah berlakunya satu kes pembunuhan. Disebabkan oleh dia menghadapi penyakit dissociative amnesia, dia tidak langsung mengingati perkara yang telah berlaku pada dirinya. Dia mendapati bahawa keluarga yang dia miliki itu bukanlah keluarga sebenarnya. Dia mula menjejaki perbuatan orang yang berpura-pura menjadi keluarganya itu. Berdasarkan peristiwa tersebut, ia dapat dikaitkan dengan konsep utama pandangan terhadap manusia oleh Carl Rogers bahawa manusia ini tahu apa yang mereka kehendaki dalam dirinya kerana seseorang itu adalah positif. Kes ini dapat dihuraikan kait rapat dengan pandangan Carl Rogers di mana Jin Seok seorang individu yang sentiasa positif dengan dirinya, tetapi apabila berlakunya keadaan yang mengganggu hidupnya sehingga dia sedar akan apa yang sedang berlaku dan ingin membuat perubahan pada kehidupannya. Kes yang terakhir yang dapat dihuraikan mana ketika adegan pembukaan dari filem ini diperlihatkan, Jin bersama ibu bapa kandungnya dan abangnya Yoseok. Mereka mengalami kemalangan kereta dan melukai abangnya dengan teruk. Jin sangat memerlukan wang untuk pembedahan Yoseok, tetapi ketika itu, dia tidak mempunyai wang. Di dalam talian, dia mencari pekerjaan dan dihantar mesej oleh orang yang tidak bernama, memberitahu Jin bahawa dia akan membayarnya untuk membunuh isi seseorang. Tiba di rumah tersebut, hati nurani Jin tidak mengizinkannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. Menurut Rogers, teori ini menekankan bahawa klien boleh mengendalikan isu dan masalah yang dihadapinya. Pendekatan ini mengandaikan bahawa klien mempunyai keupayaan menentukan arah tujuan hidupnya tanpa intervensi. Berkait rapat dengan kes tadi, didapati bahawa Jin Seok mampu menentukan hala tujuannya. Walaupun pada mulanya dia berfikiran agak tidak selaras dengan perbuatannya, dia sedar akan kesalahannya itu dan membuat keputusan untuk tidak membunuhnya. Ini menunjukkan bahawa diri dia sebagai seorang manusia mampu untuk menentukan hala tujuan hidupnya tanpa intervensi atau dorongan daripada orang lain.